Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nafara Izzati binti Jumrah. Saya akan membentang sedikit tentang sinopsis filem Officer Black Belt. Filem ini mengisahkan Lee Jun-do, seorang pakar seni bela diri yang direkrut menjadi pegawai seni bela diri untuk membantu pegawai payroll memantau penjenayah berbahaya yang memakai gelang kaki elektronik. Bermula sekadar suka-suka, Jung akhirnya menyadari tanggungjawab sebenar dalam membenteras jenayah tegar dan melindungi masyarakat, sekaligus mengubah dirinya menjadi seorang wira yang komited terhadap keadilan. Isu jenayah seksual kanak-kanak menjadi teras utama bagi filem Officer Black Belt dan ia berfungsi sebagai pemangkin kepada tindakan bagi watak utama. Filem ini dengan jelas telah memaparkan ancaman yang berterusan terhadap keselamatan awam apabila pesalah seksual kepada kanak-kanak yang kejam iaitu Kang Ki-jung dibebaskan selepas menjalani hukuman di penjara. Watak Ki-jung yang dibawa ini telah didapati bersalah kerana telah menyerang secara seksual 15 orang kanak-kanak dan ia menimbulkan ketakutan yang nyata dalam sesebuah masyarakat di Korea. Dan ia juga menunjukkan satu kebimbangan yang besar dalam sosial tentang risiko jenayah itu akan berulang berkali-kali oleh pelaku sedemikian. Usaha pihak berwajib, terutamanya pegawai percubaan dan pegawai seni mempertahankan diri, turut dipertaruhkan semata-mata untuk mengawasi dan juga mencegah individu berbahaya ini daripada mencari mangsa baharu. Hal ini telah menyingkapkan persoalan sama ada hukuman yang dijatuhkan oleh Korea Selatan cukup berat atau adakah sistem pengawasan sedia ada benar-benar dapat melindungi kanak-kanak di sana. Seterusnya, kita beralih kepada faktor kebangkitan issues. Dalam filem The Black Belt Officer, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kebangkitan issues. Faktor yang pertama adalah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Dalam filem ini, kita mendapati bahawa seorang penjenayah yang telah dipenjara selama 10 tahun akan dibebaskan untuk menjalani kehidupan harian dan diberikan peluang kedua dengan kebenaran dan syarat iaitu dia mesti memakai gelang kaki yang telah disediakan oleh polis. Namun pelepasan penjenayah ini menyebabkan banyak masalah yang terjadi. Faktor yang kedua adalah kekurangan sumber tenaga polis. Dalam banyak adegan dalam filem ini, Kyun Jin sebagai pegawai kanan yang terpaksa melakukan tugasan sendirian dan kerap memerlukan bantuan luar termasuk bantuan Seon Woo yang bukan pegawai sebenar. Kekurangan kaki tangan dan pasukan khusus menyebabkan proses menangani sindiket menjadi perlahan sekaligus menyumbangkan kepada peningkatan kes yang lain. Ketiga adalah kegagalan melindungi masyarakat. Terdapat adegan di mana seorang mangsa kanak-kanak wanita telah ditahan di dalam bilik gelap dan dipukul dan juga diekori oleh sekumpulan penjenayah yang menonjolkan kegagalan sistem melindungi golongan rentan, iaitu golongan yang mudah menjadi mangsa. Kelewatan polis menyelamatkan mereka menunjukkan kelemahan perlindungan sosial yang menjadi pencetus kebangkitan isu dalam filem ini. Faktor yang terakhir ialah peningkatan sindiket jenayah. Sindiket yang digambarkan sangatlah tersusun dan menunjukkan bahawa sindiket-sindiket ini mempunyai tempat persembunyian, rangkaian ahli yang ramai dan pemimpin yang berpengaruh. Jalan cerita seperti penculikan mangsa kanak-kanak, penyeludupan manusia dan penggunaan keganasan terancang menunjukkan sindiket semakin kuat dan sukar ditumpaskan tanpa strategi yang matang daripada pihak yang berkuasa. Seterusnya, hari ini kita akan membincangkan tentang kesan yang dibangkitkan di filem ini, khususnya berkait dengan sistem undang-undang dan pengawasan kita. Filem ini menimbulkan persoalan mengenai keberkesanan hukuman yang dijatuhkan di Korea Selatan terhadap pesalah seksual kanak-kanak dan kemampuan sistem pengawasan sedia ada untuk melindungi kanak-kanak. Watak Kang Ki-jung yang didapati bersalah kerana menyerang secara seksual 15 kanak-kanak menimbulkan ketakutan dan masyarakat mengenai risiko jenayah berulang. Terdapat contoh adegan ketika Kang Ki-jung dibebaskan dari penjara dan kembali ke masyarakat, menimbulkan kebimbangan dan ketakutan dalam kalangan penduduk setempat. Ini menunjukkan bahawa hukuman yang telah dijalani tidak memberikan jaminan bahawa dia tidak akan mengulangi jenayahnya. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kelemahan dalam sistem penguatkuasaan undang-undang dan perlindungan masyarakat yang digambarkan dalam filem ini.
Filem ini menyoroti jurang dalam kecekapan penguatkuasa undang-undang, rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang membenarkan kegiatan jenayah dilakukan secara terbuka. Kelewatan pihak berkuasa dalam memberikan perlindungan kepada mangsa juga menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan sosial. Terdapat contoh adegan ketika Sean Woo menyaksikan seorang wanita cuba melarikan diri daripada kumpulan penjenayah tetapi gagal kerana tiada polis yang tiba tepat pada masanya. Ini menggambarkan kelemahan dalam sistem penguatkuasaan undang-undang yang menyebabkan jenayah berleluasa. Selain itu, terdapat adegan di mana mangsa wanita ditahan dalam bilik gelap dan dipukul, menunjukkan kegagalan sistem dalam melindungi golongan yang rentan. Isu terakhir yang akan kita bincangkan adalah tentang peningkatan aktivitas sindiket jenayah yang digambarkan dalam filem ini. Filem ini menggambarkan sindiket jenayah yang tersusun rapi dengan rangkaian yang luas dan pemimpin yang berpengaruh. Aktivitas sindiket seperti penculikan, penyeludupan manusia, dan keganasan terancang menunjukkan bahawa sindiket ini semakin kuat dan sukar ditumpaskan. Terdapat contoh adegan yang menunjukkan sindiket merancang dan melaksanakan penculikan mangsa serta adegan keganasan terancang yang mereka lakukan. Ini menunjukkan betapa sindiket ini beroperasi dengan terancang dan mempunyai sumber untuk menjalankan kegiatan jenayah mereka. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Yasmin untuk membentangkan tentang cadangan penyelesaian isu. Sekian, terima kasih. Saya teruskan dengan cadangan penyelesaian isu. Bagi cadangan pertama dalam movie Officer Black Belt ialah memperkukuhkan undang-undang dan hukuman bagi jenayah seksual, khususnya yang melibatkan kanak-kanak. Dalam filem ini, kita dapat lihat bahawa pesalah seksual masih lagi dibenarkan kembali ke masyarakat walaupun mereka berisiko tinggi untuk mengulangi kesalahan. Walaupun terdapat pemantauan seperti gelang elektronik, hukuman yang ringan dan tempoh pengawasan yang singkat, jelas tidak mencukupi untuk melindungi mangsa. Keadaan ini menunjukkan kelemahan dalam sistem undang-undang sedia ada. Oleh itu, hukuman yang lebih tegas, pemantauan jangka panjang, dan sekatan yang lebih ketat perlu dilaksanakan supaya keselamatan kanak-kanak dapat diutamakan dan jenayah seksual dapat dicegah dengan lebih berkesan. Bagi cadangan yang kedua ialah memperbaiki sistem pengawasan bekas panduan melalui penggunaan teknologi yang lebih berkesan dan penubuhan unit khas. Dalam movie ini, kita dapat lihat bahawa gelang pemantauan elektronik saja tidak mencukupi untuk mengawal pergerakan pesalah yang berisiko tinggi. Terdapat situasi di mana pesalah masih boleh bertindak sebelum pihak berkuasa sempat mengambil tindakan. Watak Lee Jung-do menunjukkan kepentingan peranan pegawai khas yang melakukan pemantauan secara langsung dan campur tangan segera. Oleh itu, sistem pengawasan perlu diperkukuhkan lagi dengan gabungan teknologi moden, pemantauan fizikal dan kerjasama antara agensi supaya jenayah dapat dicegah sebelum berlaku. Cadangan yang terakhir ialah memperkasa sistem sokongan mangsa serta meningkatkan pendidikan awam bagi mencegah keganasan. Dalam Officer Black Belt, kegagalan sistem keadilan untuk melindungi mangsa menyebabkan rasa tidak puas hati dan mendorong kepada tindakan balas dendam serta keganasan. Apabila mangsa dan keluarga mereka tidak mendapat keadilan, mereka cenderung untuk mengambil tindakan sendiri. Oleh itu, sistem sokongan seperti kaunseling, perlindungan undang-undang, dan bantuan komuniti amat penting untuk membantu mangsa pulih dan merasa dilindungi. Selain itu, pendidikan awam tentang bahaya jenayah seksual dan kepentingan melaporkan jenayah dapat mengurangkan keganasan serta memastikan keadilan ditegakkan melalui saluran yang sah. Usaha maksimum dan paling impak yang dilaksanakan oleh pihak autoriti Malaysia untuk menangani isu jenayah seksual kanak-kanak ialah penggubalan dan pelaksanaan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 792. Akta ini merupakan undang-undang komprehensif yang dirangka khusus bagi menutup lopang perundangan yang sedia ada. Hal ini menjadikannya satu peruntukan yang jauh lebih ketat dan spesifik berbanding undang-undang sedia ada. Akta 792 memperkenalkan pelbagai kategori kesalahan baharu dan ia termasuk amang seksual fizikal atau bukan fizikal dan jenayah penganturan kanak-kanak iaitu lebih dikenali sebagai child grooming.
Hal ini sukar untuk didakwa pada sebelumnya, dan yang paling penting akta ini juga memberikan hukuman yang begitu berat, iaitu penjara sehingga 30 tahun dan sebatan bagi memastikan pesalah jenayah seksual kanak-kanak ini menerima pembalasan yang setimpal dengan kesalahannya. Hal ini turut berfungsi juga sebagai penghalang yang kuat terhadap jenayah ini untuk berlaku secara berulang. Tindakan perundangan yang maksimum ini menyokong semua usaha penguatkuasaan, perlindungan mangsa dan juga pencegahan yang lain.